pelajaran kita hari ini. So cikgu akan pakai buku teks sepenuhnya hari ini sebab konsep dia sama dengan yang kita belajar sebelum ni. Sebelum ni kita dah belajar tambah darab dan bahagi nombor indeks pendaraban yang melibatkan nombor indeks. Okey, bila darab kita tambahkan, bila bahagi kita tolakkan. So hari ni kita nak teruskan lagi kemahiran menghubung kait depan dia. Okey. Menghubung kait nombor dalam bentuk indeks yang dikuasakan dengan pendaraban berulang dan seterusnya buat generalisasi. Generalisasi ni buat kesimpulan lah sebenarnya. Okey, kita tengok cetusan minda sebab yang ini cikgu kena guna cetusan minda ni. Baru awak mungkin nampak nanti Okey. So dia kata mengenal pasti hubungan antara nombor dalam bentuk indeks yang dikuasakan dengan pendaraban berulang. Apa dia tu? So, kita tengok jadual. Okay. So, dalam jadual ni dia kata, telitikan contoh A. Okay, contoh A. Dan lengkapkan contoh B dan C. Nyatakan 3 contoh lain dan membentangkan hasil dapatan anda. Jadi, ini aktiviti dia bentuk indeks yang dikuasakan. Okay. So, jika awak dapat bentuk macam ini, sebelum ni kan awak dapat 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 5. Awak tambahkan kan kuasa dia. So, awak akan dapat 3 kuasa 7 kan. So, awak pernah juga belajar 3 kuasa 7 bahagi 3 kuasa 5. So, 3 tu kuasanya awak tolakkan sebab bahagi. So, dapat 3 kuasa 2. Jadi, yang ilmu baru ni dia melibatkan kurungan. So, kurungan ni sebenarnya bermaksud darab. Darab kurungan ni bermaksud darab. Jadi, 3 tu bila kurungan ni bermaksud darab, 2 darab 4, 8. Okay. Jadi huraian dia pindahkan dalam bentuk pendaraban berulang. Okay, pendaraban berulang. So 3 kuasa 2 bracket 4 tu bermaksud 3 kuasa 2 tu ada 4 kali. Ada 4 kali. Kan kita sebelum ni dah belajar pendaraban indeks. Bila pendaraban indeks, 3 tu kita tulis sekali, 2 tu disebabkan dia darab, kita tambah. Okey, kita tambah. So, kita akan dapat 3 kuasa 8. Okey, jadi macam ni ditambah. Jadi, sebenarnya tambah 2, tambah 2, tambah 2 ni, dia singkatkan menjadi 2 tu ada 4 kali. Okey, tu yang jadi 3 kuasa 8. Nah, ini kesimpulan dia. Nanti kita go through lagi muka surat seterusnya. Okey. Dia kata lagi kat sini. Bentuk indeks yang dikuasakan 5 kuasa 4 darab 3. 5 kuasa 4 tu ada 3 kali. Jadi, so 5, 4 darab 3 sama dengan 12. Jadi kat sini 5 sebenarnya 4 tu awak darabkan dengan 3. So 4 kali 3, 12. Okay, so yang ini yang ini bila bracket dia bermaksud darab. Jadi 4, 4, 3. Bila bracket bermaksud darab 6. So, salin balik 4, 6 kali 3, 18. Okey, 18. Dia bermaksud 3, 4 kuasa 3 tu ada 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali. Okey. Okey. Seterusnya. So dia kata kat sini, kesimpulan yang kita dah buat tadi
Okay, ini contoh A, B, C. Dia pindahkan daripada bentuk peach tu ke dalam kotak yang putih ini. Okay, jadi kesimpulan daripada aktiviti tadi, dia nak awak tahu bahawa bila awak dapat soalan bentuk macam ini, dia melibatkan bracket ni, okay, dia punya kuasa tu awak darabkan. Awak darabkan. Bila melibatkan bracket, kuasanya ni awak darabkan. Okay, awak just cantumkan sahaja. Okay. Jadi kita terus pergi uji minda 1.2D. Okay. Uji minda 1.2D. Okay. Okay, kita terus Nampak Cikgu besarkan sampai sini boleh lah. Sikit-sikit. Okay. Okay. Sekarang dia kata, gunakan hukum indeks untuk meringkaskan setiap pernyataan berikut. Jadi, sama dengan 12, terus je darab. 5 darab 2, 10. Okay. 3 tulis sekali sahaja. So, disebabkan dia bracket, so dia adalah darab. 10 darab 2, 20. Okay. 7, 3 kali 2, 6. Negatif 4. 7 kali 3, 21. Cikgu nasihatkan jika dia nombor negatif, kita kurungkan. Okay. So, yang ini K. 8 kali 3, 24. G. Okay. G. 13 darab 2, 26. Teruslah. Okay. Sama juga dengan ini. Dia lari-lari lah awak. Okay. Okay. Sama dengan negatif kan? So negatif cikgu nasihatkan buat simbol kurungan. 4 kali 3, 12. So ini negatif C. 7 kali 3, 21. Jadi bila melibatkan kurungan, kuasa dia awak darabkan. Macam konsep yang pertama, hukum indeks yang pertama, jika darab, dia punya nombor indeks kita tambahkan. Jika bahagi, nombor indeks kita tolakkan. Jika kurungan, nombor indeksnya kita darabkan. Okey. So sekarang kita tengok soalan seterusnya, soalan nombor 2. Dia kata, tentukan sama ada persamaan berikut benar atau palsu. Okey. So awak kena balance kiri kanan dia. 2, 4 kali 5, 20. Okey. 2, 2 darab 10, 20. Sama tak kiri kanan? Sama. Jadi dia benar. Okey. So dia benar. Okey. Yang seterusnya. 3, 7 kali 3, 21. 27, 4 kali 2, 8. Okey. 8. Tapi cuba awak tukarkan ini. 27. Jadi 3 kuasa 3, 27 kan? 3 kuasa 3, 27 kan? So 3 ni awak darabkan dengan 8 yang kat luar. So dia akan jadi 3, 8 kali 3, 24. Masih tak sama. Ini 21, ini 24. Nak tahu dia sama ke tak, awak samakan nombor asasnya. Tapi sekarang walaupun nombor asasnya kita dah samakan, dia punya nombor indeks masih tak sama. Ini 21, ini 24. So dia palsu. So dia bukan. Jadi dia adalah palsu. Okay. 5, 2 darab 5. So 5 kali 2, 10. 1, 2, 5. 3 kali 2, 6. Tukarkan 1, 2, 5 ni menjadi asasnya 5. 5 kuasa berapa 1, 2, 5? 5 kuasa 3. Ini jadikan 5 kuasa 10. So 3. So kat luar ada 6 kan?
So darabkan dengan 6. 125 ni awak tukar jadi 5 kuasa 3 supaya kiri kanan sama. Okey, 5 kuasa 10 sama dengan 5 6 kali 3 18. Masih tak sama. Jadi dia palsu. Okey. Yang D ni kita tengok Okey, kita tengok yang D. Okey, sekarang dia kata negatif 7 4 kali 2 8. Okey. Sini negatif 49 3 darab dengan 2 6. Kita samakan asas dia. Samakan dengan asas. So negatif 7 kuasa 8 sama dengan negatif 7 kuasa 2. Sebab 7 7 49 kan. So kat luar dia ada 6. Ada 6. So ini 6. Okey, ini bracket kan? Bracket. So ini kuasa 2 jadi negatif 7 kuasa 8 sama dengan negatif 7 6 kali 2 12. 6 kali 2 darab ke kita tambah Ini kuasa 2 dengan luar. So dapat 7 negatif 7 12. So dia tak sama. So nak tahu benar atau palsu, awak kena tengok dia punya nilai dia sama ke tak. Sama ke tak. Okey, itu 1.2D. Okey, so hukum yang pertama, hukum yang ketiga kita belajar hari ini melibatkan kurungan. Bila melibatkan kurungan, kita kena darabkan dia. Okey, kita kena darabkan dia. Okey, so ini kemahiran seterusnya. Padam sikit ni. Ini kemahiran seterusnya. Okay, cikgu tak buat PowerPoint hari ni. Cikgu rasa yang bahan hari ni dalam buku teks tu boleh direct je. Okay, bagaimana kita nak tentukan hukum indeks untuk operasi pendaraban dan pembahagian. Okay, so kalau dapat soalan macam ini, awak boleh rujuk jadual kuning ni Mungkin awak tak berapa faham, kita terus tengok contoh. Okay. Dia kata permudahkan setiap yang berikut. Permudahkan setiap yang berikut. Okay. Saya terus ambil latihan lah Ambil latihan. Kita cuba buat. Saya buat screenshot sekejap. Kita try buat yang nombor 1. Sekejap Satu lagi. Kita buat yang nombor 2 juga. Okay, kita nak buat nombor 1 dan nombor 2. Okay. Kalau pandang, sekali pandang macam banyak gitu cacing dia kan. Cacing tu kalau budak-budak lepas lah dia panggil cacing. Cacing tu apa? Kuasa 2, kuasa 3 banyak So kita letak sini dulu. Okay, so hari ni kita belajar melibatkan kurungan Okay. Okay, so kita cuba. Kita cuba soalan 1.2E dikata ringkaskan setiap yang berikut. Jadi, bila melibatkan kurungan, okay, kita cuba buat A. Tengok cikgu buat. Mana pen saya? Okay. A. Kita buat A dulu. Kurungan 2 darab
3 kuasa 4, 2. So, macam biasa, macam kemahiran yang sebelum-sebelum ni, jika nombor tu tak ada kuasa, kita hadirkan kuasa 1 kat dia. Keluarkan balik. Dia sebenarnya ada kuasa 1, tapi dia sembunyikan. Jadi, untuk jawab soalan ini, 2 ni, 1 dapat, 4 pun dapat. Jadi, bila kita dah darabkan, kurungan ni automatically kita buang. Okay. So, 1 darab 2, 2. 3, 4 darab 2, 8. Dia nak awak faham bila ada kurungan tu ialah darab. So, soalan nak ringkaskan sahaja. Tak minta cari nilai. So, bila dikata ringkaskan, memadai sampai sini sahaja. Okay. So, ini A, B, kita buat. Okay, sebenarnya senang je ni. Cikgu tunjuk sikit je. Okay, 3. Ingat, 3 ni dapat, 5 pun dapat. Okay, jadi 11, 3 darab 3, 9. 9, 5 kali 3, 15. So, memadai sampai sini. Okay, so cikgu tak naklah buat yang C dengan D, sama je. Cikgu nak buat yang melibatkan huruf pula. Okay, huruf ni dalam matematik kita panggil pembuli ubah. Okay, M kuasa 3, N 4, P kuasa 2, 5. Macam tadi juga, 5 ni bagi pada semua orang. Okay, senang je benda ni. M 3 darab 5, 15. N 4 kali 5, 20. P 2 darab 5, 10. Okay. So, kita selesaikan yang ada melibatkan nombor dan huruf. Okay. G. Okay. G soalannya negatif 3 A kuasa 5 bahagi B kuasa 4. Okay. Ada 6. Ada 6. Okay, kurungan semua Okay. So, macam mana nak selesaikan? Okay. 6 ni, dia akan bagi dekat 5. 6 ni akan bagi dekat 4. Kena ingat, 6 ni 3 pun dapat. Itu yang selalu pelajar lupa kalau melibatkan bracket ni. Dia bagi pada yang kuasa dia. Dia lupa kuasa 6 ni pun nombor dapat. Jadi, negatif 3 kuasa 6 A 6 kali 5, 30 per B 4 kali 6, 24. Selesaikan ni. Negatif 3 kuasa 6. Berapa? Negatif 3 kuasa 6. Cikgu tak ada kalkulator saintifik kat sini. Kat mama komputer ni. Negatif 3 kuasa 6. Negatif 729. Negatif 729. Negatif ke? Negatif ke? Positif ke negatif? Positif. Negatif. Saya rasa positif lah, Wak. Negatif. Saya rasa jawapannya memang kalkulator tulis negatif Tapi kalau kita ikut hukum, negatif 3 darab negatif 3 dia akan jadi positif jawapannya. Dapat 9 positif. Darab dengan negatif 3 lagi, dia akan dapat negatif. 9 kali 3, 27. Okay. So, negatif 27 darab dengan negatif 3 lagi. So, dia akan jadi positif. Negatif 27 darab 3, 7 kali 3, 21. 26, 7. So, 1 Okay. So, darab lagi dengan negatif 3. Negatif, negatif, positif. So, 3 kali 1, 3. 7 kali 3, 21. Ini positif, ini negatif. Jawapannya negatif. Okay. Sebab dia genap. Bila genap, jawapan mesti bila genap, jawapan mesti dia akan positif Positif.
So kita kira balik tadi, kenapa dia turun ke bawah Tak apalah. Okay. Tak apalah, dia turun ke bawah pula. Jadinya, cuba lihat. Okay, ini 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Negatif 2, 1, 3 darab negatif 3. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, cukup. So negatif positif. Itu yang dapat. Berapa tadi jawapannya? 7? Positif 729. 729. Kalkulator dia memang akan tulis negatif. Dia ikut hukum dia. Jadi jawapannya positif 729. A 30 per B kuasa 24. Okay. So itu untuk G. Okay. Untuk G. Kita cuba buat H pula. Kena tunjuk contoh. Takut nanti bila awak buat sangkut pula. Kalau boleh saya nak hari ni belajar, hari ni faham. Simpan terus ke otak. Okay. Kita akan jumpa balik bila kita nak periksa nanti kita buat ulang kaji. Okay. So kita buat H. Okay. Sama juga tadi, 3 ni akan bagi pada 2. 3 ni akan bagi pada 5. 3 ni akan bagi pada 3. 3 ni akan bagi pada 4. Semua orang akan dapat. So 2 kuasa 3 A 5 kali 3 15 bahagi 3 kuasa 3 B 4 kali 3 12. Okay. So kita selesaikan 2 kuasa 3 ialah 8. 3 kali 3 9 27. 27. A 15 B 12. Boleh Okay, boleh Okay, kalaulah atas dengan bawah ni boleh dibahagi. Contohnya, atas ni dia letak 3. Awak kena permudahkan. 3 kali 1, 3 kali 9. Jadi bila atas tinggal 1, terus tulis A 15 sahaja. Sebab 1 kan. 9 B kuasa 12. Jika atas ni 3. Tapi sekarang ni atas ni bukan 3. Atas ni 8. Okay. Itu soalan nombor 1. A, B, C, D, E, F, G, H. Senang je. Dia melibatkan kurungan dan kena hati-hati. So sama juga soalan ini. Ini slide yang sama. Kita tengok nombor 2. Nombor 2 macam makin susah. Tapi kita cuba buat. Tak susah saya rasa. Dia kata permudahkan. So kita buat A. 11 kuasa 3 darab 4 kuasa 2 per 11 kuasa 2 kurungan kuasa 2. Sekarang ni langkah pertama kita bebaskan kurungan. Bebaskan kurungan. Bila nak bebaskan kurungan, kita bagi 2 ni pada semua orang yang berhak. Jadi 11 3 kali 2 6 darab 4 2 kali 2 4 per 11 2 darab 2 4. So dia minta permudahkan. Permudahkan, ringkaskan samalah. So di sini kita dapati ada nombor asas yang sama. Iaitu 11 11. Jadi kita kena selesaikan. So 11 tu tulis sekali sahaja. Atas ada 6. 4 ni bila bawa naik atas dia akan jadi negatif. Ingat tak pembahagian kita belajar semalam? Bila nombor bawah kita naik atas, dia akan berubah jadi negatif. Darab 4 kuasa 4. So jawapannya 11 6 tolong 4 2 darab 4 kuasa 4. Okay, itu A. Okay.
So saya skip B. Saya nak tunjuk C. Okay, C. 4 kuasa 2. Okay, kita bagi siap-siap lah 3 bagi kat 2, 3 bagi dekat 3. So 4, 3 kali 2, 6 per 6. 3 kali 3, 9. Ini bahagi tau. Bila bahagi, kita tukarkan jadi darab. Bila darab, yang ini naik atas, yang ini turun bawah. Darab, jadi 6 kuasa 2 per, 6 kuasa 3. 4 kuasa 2. 4 kuasa 2. Okay. So, sekarang ini ada dua cara. Okay, cara yang pertama, ini 4 kuasa 2. Okay, 4 kuasa 2. So, ini awak tukarkan jadi 4 kuasa 2 juga. Ada banyak cara sebenarnya. Jadi, ini 4 kuasa 2. Okay, kat luar dia ada tinggal 3 kan. Okay, 4 kuasa 2 dan 4 kuasa dia darab kan. Bila darab, kita jadikan berapa kat sini? Kita nak potong 4 kuasa 2, 4 kuasa 2 ni ataupun sebab dia melibatkan darab ni, kita crosskan dia. Okey. Ini 2 darab 3, 6. Betul tak? Semula Okey. 4 kuasa 6 ni kita nak potong dengan 2 ini. 2 Jadinya ini 4 tukar jadi 2 darab 3, 6. Okay. So bawah ini 6, 3 kali 3, 9. Okay. Sini 6 kuasa 3, bawah 4 kuasa 2. So ini awak tukarkan jadi 4 kuasa 2 kurungan luar dia 3. So 3 kali 2, 6 kan. Okay, bawah 6 kuasa 3 kurungan 3. Jadi awak boleh potong dia kat sini. Boleh potong kat sini. Okay. Bila awak potong, so tinggallah yang kat sini 4 juga kuasa 3, bawah tinggal 6 kuasa 3. Okay, boleh? Boleh tak Boleh ke? Okay. Boleh Okay. So, kita teruskan lagi dengan yang atas ini. Sebenarnya dia tak susah pun. Dia minta awak bagikan pada hak dia. Bagikan pada hak dia. So, kita tengok. Saya ada buat slide seterusnya. Kita copy dulu lah. Okay. So, tadi kita dah buat 2. Dia kejap besar, kejap kecil Okay, tak apalah. Okay, so tadi kita dah buat A, B kita tak buat sebab senang je tu B tu. Masukkan nilai je. Okay, C kita dah buat. Bahagi tu kita tukarkan, terbalikkan. Okay, D. Nak tunjuk tak D? Tak payah. Nak tunjuk ke tak? Nak. Okay, nak. Okay, D. Mana pen saya? Apa dia keluar benda lah ni? Tak apalah. Okay, negatif 4 kuasa 6. Okay.
dia ada kurungan 2 darab negatif 5 kuasa 2 3. Okey, negatif 4 kuasa 6 darab negatif 5 kuasa 2. Okey. So kita selesaikan yang kurungan ni, kita darabkan dia. Negatif 4, 6 kali 2, 12 darab negatif 5, 3 kali 2, 6 per negatif 4 kuasa 6 darab negatif 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 sama dengan, kita buanglah bracket dia tu. Saya kalau nak mudah faham, saya buang dulu bracketnya. Nanti ada banyak bracket, dia jadi pening. Okay, 5 kuasa 2. So, ini yang ini kita boleh guna konsep naik atas. Ini konsep naik atas. Okay, cara dia negatif 4, 12, 6 ni kita naikkan atas. Kenapa? Negatif 4 ni tulis sekali sahaja sebab dia sama. Okay, tapi power dia tu kita bawa naik atas. Bila bawa naik atas, dia jadi negatif. Darab negatif 5 pun sama, atas bawah sama asasnya. Jadi tulis sekali sahaja 6, 2 naik atas jadi tolak. Okay, so akan dapat negatif 4, 6 darab negatif 5, 6 tolak 2, 4. Nanti jawapan akhir tu baru di bracketkan. Sebab biasanya kalau nombor asasnya negatif, kita bracketkan. Masa dalam perjalanan tu tak nak buat pun tak apa. Sebab kalau saya lah, saya tak tahu awak. Kalau saya, kalau banyak sangat bracket, dia jadi pening. Dan last baru saya bracketkan. Dia bracket sana, bracket sini, macam tak sudah-sudah bracketnya kan. Jadi kalau saya bracket tu saya letak last lah. Kalau awak tak jadi masalah pada awak, boleh teruskan daripada atas bracket tu. Okay, so itu D. D, langkah pertama, bebaskan dia punya bracket, bagi pada yang hak, kita darabkan dia. Ini terus masukkan supaya bracket dia hilang lah, senang cerita. Dimasukkan. Lepas dah masukkan, then tulis sekali sahaja, naikkan ke atas, grupkan dia. Nombor asasnya tulis sekali sahaja. Kemudian selesaikan. Soalan minta permudahkan kan? Bila permudahkan cukup sampai sini. Kalau dia kata carikan nilai, baru tekan calculator. Okay, seterusnya saya nak tunjuk E pula. E ni konsep dia sama je yang darab dengan bahagi. Okay, X kuasa 2. X kuasa 2. Okay, ini ada X, ini ada X, ini ada X. Jadinya X tu kita tulis sekali je. Tulis sekali je. Okay, so ini 2, ini darab. Bila darab, kuasanya kita ambil. Kita jadikan tambah. Dia punya asas tu tinggalkan. Okay, ini X ni ada kuasa 1. Kuasa 1 naik atas jadi tolak 1. Okay, Y. Kat sini ada 6. Okay, kat sini tak ada apa-apa. Tapi kat bawah ada Y. Y kuasa 2. 2 naik atas jadi tolak. Jadi X 2 tambah 3, 5 tolak 1, 4. Y 4. 6 tolak 2, 4. Okay. Kalau melibatkan huruf iaitu pembeli ubah, tulis sekali je hurufnya yang sama tu. Dan yang dia punya indeks tu kita kumpulkan, nak tentukan dia tambah tolak, tengok dia darab ke dia bahagi. Okay, itu E. Okay, kita buat F. Okay, buat F sama juga. 4 ni bagi dekat 3, 4 bagi dengan 2. Ingat, 4 ni bagi dekat 3 dengan 2 je. Bawah tak dapat sebab kurungan dia sama sampai situ. Kurungan dia bukan sampai bawah. Jadi, H 4 kali. Ni darab darab. Kurungan bermasuk darab.
4 kali 3, 12. Ada orang tersilap. Kurungan tu ditambahkan juga. Jadi 4 H kuasa 7 dia tulis sebab 4 tambah 3, 7. Tapi sebenarnya salah. Patutnya darabkan. So 4 darab 2, 8. Okay, bawah. Kat sini ada 1 tau. Sini ada 1. Jadi 2 ni darab dengan 1. 2 darab dengan 1. Jadi H2, K2. Kat sini ada pembuli ubah yang sama. Jadi kita tulis sekali sahaja 12. 2 naik atas jadi tolak. K 8. 2 naik atas jadi tolak. Okey. Ini jawapannya H10, K kuasa 6. Okey. Okey, sama je konsep dengan G ni. Dengan G ni. So nak tulis firstly kita bagi dulu. 3 ni dekat semua orang, 2 dekat semua orang. Lepas kita dah bagi pada semua orang, baru kita tulis huruf tu sekali sahaja macam ni. Sebenarnya kita boleh tulis sekali je pun boleh buat macam ni. Okey. Sekarang kita bebaskan dulu. M 5 kali 3 15. N 7 kali 3 21. M 2 kali 2 4. N 3 kali 2 6. Okay. So M tulis sekali. N tulis sekali. 15. 4 naik atas jadi tolak. 21. N naik atas jadi tolak. So M sama dengan 11. N sama dengan 15 kan? 15. Okay. Boleh Okay. H ni pun sama je lah. Senang. Habis. Ada lagi tak? Oh, tak ada. Okay, H pun sama je lah ni. 3. Awak bagi darab dengan 2. Darab dengan 4. 2 darab dengan 2. 2 darab dengan 3. So, dia akan jadi B. 3 kali 2, 6. D. 4 kali 3, 12. Per D. 2 kali 2, 4. D. 3 kali 2, 6. Dah nak habis dah. Ni baru masuk siapa? Izzatul Husna. Okey. Ni slide saya tadi. Ada keluar benda lah ni Biar je lah dulu. Okey. Jadi, sama juga tadi. B tulis sekali sahaja. 6. 4 naik atas jadi tolak. D. 12. 6 naik atas jadi tolak. So, jawapan dia nanti B. 6 tolak 4, 2. D. 12 tolak 6, 6. 6. So, senang je kan? Okay. Senang je sebenarnya. Okay. Okay. Last, nombor 3. Kita habiskan lah Habiskan. Saya ingat kita habiskan lah. Nanti saya nak buat 1.2e ni semua sekali. Okay. Kalau tak buat nanti tak mahir. So, kita buat. Saya tunjukkan yang ini. Okay. Macam mana? Okay. Ini melibatkan nombor. Nombor kita kena grupkan dia. So langkah pertama macam saya cakap tadi, 3 ni bagi pada semua orang. 2 kuasa 3 M 3 kali 2 6 N 4 kali 3 12 darab 3 kuasa 2. Ingat 2 ni 3 dapat. 3 ni 2 pun dapat. Okay. M. Kat sini ada 1 tau. 1 darab 2. 2. N. 4 darab 2. 8. Bahagi 12. M kuasa 7. N kuasa 12. Okay. Langkah seterusnya, kita kumpulkan nombor dengan nombor saja. 2 kuasa 3 darab 3 kuasa 2 bahagi 12. Manakala
M tulis sekali, N tulis sekali. Saya tulis jarak-jarak sebab banyak nombor ni. Okay, M. M 6 darab kat sini ada M 2. Bila darab bermaksud tambah. Okay. Bawah ada M kuasa 7. M kuasa 7. 7 naik atas jadi tolak. Okay. Settle M. Kita bawa N pula. N yang pertama ni ada 12. Darab bermaksud tambah. Tambah 8. Bawah ni ada 12. 12 naik atas jadi tolak. Naik atas jadi tolak. So, kita selesaikan. Yang ini tekan kalkulator bagi habis. So, 2 kuasa 3 ialah 8. Berapa jawapannya? 8. Clear. 8 darab 339. Okay, bahagi dengan 12. Okay, awak akan dapat 6. Okay, 6 M. Okay, 6 tambah 2, 8. 8 tolak 7, 1. N. Okay, 12 tambah 8. Saya ambil senang ni. 12 tolak 12 habis. Tinggal 8. So, itu jawapan dia. Okay. So, untuk soalan jika melibatkan nombor tu grupkan, nombor tu kena kira guna kalkulator, selesaikan. Tak payah. Dia bukan ringkaskan. Bila nombor dan huruf, macam konsep darab dan bahagi, jika jumpa huruf iaitu pemboleh ubah sahaja, kita rapatkan. Jika melibatkan nombor dengan nombor, dia ada dipisahkan dengan simbol darab. Jika nombor dengan huruf, nombor dengan pemboleh ubah lah, huruf tu pemboleh ubah kan. Nombornya tu kita kena selesaikan. Dan huruf tu tulis sekali sahaja dan combinekan dia punya nombor indeks. Okay? Okay, itu B itu A. Kita tengok B, sama je konsep dia. Okay, kita buat B pula. Okay, sama je tadi. Langkah pertama, kita bebaskan bracket dia. Okay, 2 ni 5 akan dapat, 2 ni X akan dapat, 2 ni Y kuasa 4 akan dapat. Jadi 5 kuasa 2 darab 6 bahagi 15. Semua nombor cikgu grupkan. Then X tulis sekali, Y tulis sekali. Okay. Ini 2, ini ada 1. 1 darab 2, 2. Okay. Settle X, nombor pun kita dah. Kat sini ada X kuasa 10. Bila darab, kuasanya kita tambahkan 10 Okay, kat bawah ni ada 4, bawa naik atas jadi tolak. Settle X. Okay, Y. 4 darab 2, 8. Okay, kat sini tak ada kuasa. So, dia ada 1. Jika darab, kuasanya kita tambahkan. Okay, ini ada kuasa 6. Bila naik atas, dia akan jadi tolak. Positif naik atas jadi tolak. So, selesaikan ini. 5 kali 5, 25. Berapa? So, awak akan dapat kat sini 10. X. 2 tambah 10, 12. Tolak 4, 8. Y. 8 tambah 1, 9. Tolak 6, 3. Okay. So, yang C ni saya rasa awak boleh selesaikan lah. Sama juga Cuma jangan lupa. 2 ni 3 pun dapat. Ni memang dapat lah. Ramai yang pelajar lupa nak bagi dekat 3 ni.
soalan ini ikut pengalaman saya, dia macam ada silap tau. Dia sebenarnya ada nombor kat sini. Ada nombor. Saya nak bagi nombor 2 lah kat sini. 2. Kalau tak, dia bukan saja-saja buat karangan macam kurungan. Jadi ingat soalan C ni letak 2 dekat soalan. So bila letak kat 2, awak tak boleh follow jawapan belakang dia akan berbeza. Ni pun sama 3 ni jangan lupa bagi dekat 6. 3 ni jangan lupa bagi dekat D. Dekat ni memang dapatlah sebab dia ada kuasa. So jangan lupa nombor yang berada di depan. Dia pun dapat kuasa juga. Okay. Jadinya itu saja untuk hari ini. So hari ini kesimpulannya, makin kecilnya. Hari ini kesimpulannya awak belajar kurungan, pendaraban berulang yang melibatkan kurungan. Simbol kurungan, dia nak awak tahu bila melibatkan kurungan, nombor indeksnya awak darabkan. Okay. Jadi homework hari ini saya nak awak buat tadi mana? Ni ke? Bukan. Jauh dah. Kita buat apa tadi? Ah, 1.2E. Saya nak awak buat 1.2E nombor 1, 2, 3 Nombor 1, 2, 3. 1.2E. Nah, 1.2E nombor 1, 2, 3 buat okey. Nombor 1 tu awak dah buat Nombor 1 awak dah buat. Betul? Betul. Nombor 1 awak dah buat. Nombor 2 dan nombor 3. Nombor 1 awak dah buat yang lepas. Buat nombor 2 dan 3 semua sekali buat dalam buku tulis. Siapa ingat, saya ingatkan lagi. Siapa tak ada buku tulis, boleh pakai buku tulis tahun lepas. Sambung saja pun tak ada masalah. Sebab nanti awak bila periksa, awak akan refer balik nota-nota tingkatan 1, 2. Tetapi siapa yang dah ada buku tulis kosong, silakanlah pakai buku tulis kosong. Siapa yang pakai buku tahun lepas tak perlu koyak. Sambung je. Saya tak marah pun. Okay. Ataupun siapa tak ada buku langsung, buku kotak-kotak pun tak ada, buku lian lama pun tak ke mana. Ada buku garis 1 je sekarang ni. Pakai buku garis 1 pun saya tak kisah. Jangan awak buat latihan Sebab masa periksa nanti pun kertas soalan tu plain je kan. Bukan ada kotak-kotak. Betul tak? Jadi tak ada masalah saya nak pakai buku apa pun. Janji awak buat. Kalau awak buat, awak akan faham. Kalau dengar je memang dia takkan tinggal dalam otak awak Jadi, so itu saja untuk hari ini. Saya nak ambil kehadiran sekejap. Tania yang datang. Hari ini 29 hari bulan 3. 3 Jazar Ada Anissa, Ashraf, Aziz Yahya. Dia Ashraf. Oh, ada dua Ashraf lah Ashraf, Ikhwan Zikri, Ikram Rahimi, Hakim Hakimi. Oh, ramai juga Hakimi Hakim Hakimi. Afif Hazwan kan? Arif Izdanish. Terima kasih yang hantar nanti saya bagi hadiah lah siapa yang hantar latihan tu. Aina. Tapi untuk latihan semalam dengan hari ni tak perlu hantar Tulis dalam buku je. Nanti naik cuti hari Isnin saya minta. Elisha, Fasha, Izzatul Husna. Okey, itu saja untuk hari ni. Awak belajar apa? Awak belajar apa hari ni?
Penerapan yang kurungan. Ya. Penerapan nombor indeks yang melibatkan kurungan. Dia bila melibatkan kurungan, dia punya indeks iaitu kuasa dia nombor kecil tu kita darabkan. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.